Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami ingin membentangkan secara ringkas mengenai tajuk kami, aplikasi mengasihi syariah menjaga keturunan dalam teknologi IVF. Apa itu mengasihi syariah? Dari segi istilah, ia merangkumi keseluruhan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia melalui Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang diterangkan oleh usul fiqh, secara umumnya, maqasid syariah merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan umat manusia. Selain itu, maqasid syariah juga mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam mengukur dan mempertimbangkan sesuatu perkara demi menjamin kemaslahatan dan menolak keburukan. Pertimbangan yang menjadi kayu pengukur ini semestinya berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi asas bagi memastikan ianya berada di dalam kerangka syariat. Apa itu IVF? IVF atau juga dikenali sebagai in vitro fertilization merupakan teknik persenyawaan luar rahim di mana bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita hasil daripada persenyawaan ovum dan sperma suami di luar tubuhnya, iaitu di dalam tabung uji ataupun di dalam makmal. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji dengan lebih mendalam mengenai IVF, mengenal pasti hukum melakukan IVF dalam Islam, mengetahui metodologinya serta membincangkan kesan atau impaknya terhadap individu dan masyarakat. Hukum IVF adalah harus kepada pasangan suami isteri yang telah berkahwin, tapi sumber benihnya harus daripada pasangan suami isteri tersebut dan bukan orang luar. Sekiranya sumber benih itu daripada orang luar, maka hukumnya tetap haram. Jadi apabila sebuah pasangan suami isteri itu telah berusaha untuk mendapatkan zuriat tapi tidak berhasil, maka ingatlah bahawa itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, yang bermaksud patukah manusia menyangka bahawa mereka dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedangkan mereka tidak pernah diuji dengan suatu cubaan. Jadi apabila sebuah pasangan suami isteri itu tidak harus mengalah dan sentiasa berikhtiar untuk mendapatkan zuriat, kerana ingat rahmat Allah itu luas, sebagaimana nama Allah iaitu Asmaul Husna, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maqasid syariah dalam menjaga keturunan. Syariah menekankan dalam menjaga keturunan umat Islam, sebagaimana apabila seorang bayi yang dilahirkan dalam keluarga Islam haruslah mempunyai keturunan yang jelas dan lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Inilah sebab Islam mengiringkan akhlak dan syariah yang berasaskan akidah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, janganlah kamu menghampiri zina, kerana zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan salah satu jalan yang jahat. Antara kerosakan zina adalah anak itu akan menjadi status anak luar nikah dan bapa itu tidak sah di sisi perundangan Islam. Maka hal ini akan memberi kesan yang besar kepada keturunan umat Islam. Apakah prosedur semasa melakukan IVF ini? Jadi pertamanya pasangan yang tidak boleh melahirkan anak ini perlu menjumpa doktor dan mengenal pasti masalah mereka. Setelah mengenal pasti masalah mereka, mereka perlu mengambil ubatan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti ubat untuk merangsang ovum wanita. Jadi setelah ovum dapat dirangsang, ovum diambil dari wanita tersebut untuk dimasukkan dalam tabung uji. Kemudian ambil sperma dari lelaki, diletakkan dalam tabung uji yang sama. Jadi setelah itu persenyawaan berlaku di dalam tabung uji itu dan terbentuknya embrio. Jadi setelah terbentuknya embrio tersebut perlu diletakkan semula ke dalam rahim pasangan wanita. Barulah bayi boleh dilahirkan. Kepentingan teknologi IVF dalam konsep maslahah. Maslahah ialah konsep yang menghindari kemudaratan berdasarkan agama, diri, akal, keturunan, zuriat keturunan dan harta benda. Jadi
dengan melakukan IVF yang tidak memudaratkan kelahiran bayi, ia adalah sangat bagus kerana kita boleh memberikan zuriat dan sekaligus menambahkan umat Nabi Muhammad SAW. Pertama, kemandulan mungkin boleh berlaku disebabkan yang kita ambil teriak. Hal ini disebabkan oleh orang tersebut tidak menjaga kebersihan atau kesihatan mereka. Pemandulan juga boleh berlaku atas sebab persekitaran dan gaya hidup yang tidak betul, seperti apabila kita kemurungan, juga apabila kita minum arak dan merokok yang boleh menjejaskan kesihatan. Akibat kita rahid yang tidak betul oleh wanita. Jadi apabila wanita mempunyai kita rahid yang tidak betul, cepat-cepatlah pergi berjumpa doktor dan merawatnya. Jadi untuk mengurangkan risiko kemandulan, kita perlu menjaga kesihatan diri kita terutamanya dan elakkan diri daripada menghisap rokok yang menjadi trend pada masa kini. Kerana kita tahu merokok adalah salah satu sebab yang boleh menjadinya kemandulan. Okey, secara umumnya, prinsip asas Islam ini boleh diklasifikasikan kepada 3 bahagian utama, iaitu akidah, syariat dan akhlak. Jadi, akidah inilah yang menjadi asas utama dalam prasyarat penerimaan segala amal ibadat kita, iaitu seseorang hamba kepada Tuhannya. Ia merupakan konsep kepercayaan yang seterusnya membentuk keimanan dalam diri kita. Jadi dalam konteks penggunaan IVF ini, seseorang hamba itu perlu percaya bahawa IVF inilah hanya sekadar satu bentuk usaha seseorang hamba tanpa menafikan kekuasaan Allah SWT. Usaha itu juga harus mengikut landasan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi pendekatan akhlak dalam Islam ini akan dapat membantu seseorang menggunakan teknologi yang ada dan tidak melanggar sebarang nilai agama, etika dan undang-undang. Jadi, maqasid syariah digariskan bertujuan memelihara 5 perkara yang menjadi asas dalam kehidupan manusia, iaitu agama, akal, nyawa, keturunan dan harta. Jadi, melalui kajian ini, penggunaan teknologi IVF dapat turut mempunyai kaitan secara langsung terutama dalam memelihara keturunan dan meramaikan lagi umat Islam. Jadi secara umumnya penggunaan IVF ini digalakkan sekiranya ia boleh membantu menambahkan kadar kelahiran dalam umat Islam. Jadi Fadilah dalam kajian dapat menyatakan bahawa penggunaan IVF ini bertepatan dengan tujuan maqasid syariah, iaitu memelihara dan menjaga keturunan. Hal ini secara tidak langsung membawa kepada kuantiti umat Islam dalam masyarakat dan menjadi lebih baik dan sempurna. Terima kasih. Oleh itu, apa yang dapat disimpulkan ialah rawatan IVF ni hukumnya adalah harus dan sah di sisi agama. Tapi, kita kenalah ikut prosedur-prosedur yang betul ataupun yang telah ditetapkan. Janganlah pula kita, kalau doktor kata jangan buat itu, jangan buat ini, kita ego, kita degil, kita nak buat juga benda tu. Lepas tu kita yang terima padanya. Bukan kita je, anak tu pun akan terima padanya. Jadi apa yang doktor nasihat tu, kita ikut je sebab apa yang doktor cakap tu adalah betulnya. Walau bagaimanapun, nak buat atau tak, itu terserah sepenuhnya kepada pasangan sebab dia orang yang bayar dan dia orang juga yang terima risiko dia. Yang penting, kita ikut segala perintah Allah SWT dan tinggalkan segala larangannya. Okey? Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.